Okay. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kelapangan, kekuatan, dan Allah yang paling penting sekali Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita ruang untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kita walaupun kita berada di jauh. Ada jauh di antara kita, tapi inilah nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Walaupun kita berada di jauh, tetapi kita masih lagi ada peluang untuk mendalami ilmu agama. Dan sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak belajar agama. Tidak ada alasan sebenarnya. Berbagai-bagai kemudahan yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Allah kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka nikmat Tuhan kamu hendaklah kamu gunakan, kamu tonjolkan, kamu gunakan. Ini juga di antara nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Maknanya kita belajar di alam maya. Alhamdulillah, syukur. Dan kita sambung pengajian kita pada tajuk apa? Haramnya rokok. Tajuk yang sangat panas. Pasal apa panas? Pasal di ujung dia tu ada api, kan? Daripada api itu keluarnya asap. Kita pada bab perkataan ulama Syafi'iyah tentang pengharaman rokok. Kita dah ambil 4 orang dah. Sekarang ni pula ialah Syekh Sulaiman bin Umar Al-Jamal yang wafat pada tahun 1204 Hijrah. Beliau berkata, kata Syekh Sulaiman, qala Syekhuna Al-Laqani ومنه شرب الدخان المعروف الآن. قال شيخنا وهو كذلك ولي به أسوة وهو كذلك ولي به أسوة. فقد قيل أنه يفتح مجاري البدن ويهيئها لقبول المواد المضرة وينشأ عنه الترهل والتنافيس ونحو ذلك وربما أدى إلى العمى كما هو مشاهد. Muka surat 80. وقد أخبرني من أثق به أنه يحصل منه دوران الرأس sakit kepala وضرره أكثر من ضرر المكمور الذي حرم الزركشي أكله. وقال شيخنا البابلي
syurbatu halalun syurbuhu halalun wa hurmatuhu la li dzatihi bal li amrin tari'in. Wa qala syekhuna laisa biharamin wala makruhin wa aqarrahu syekhuna asy-Shibramilsi. Guru kami Al-Laqani berkata, di antaranya, ya, di antara benda-benda yang yang disebut ni, ada benda yang disebut sebelum ni, menghisap rokok yang makruf sekarang. Guru kami berkata demikianlah hukumnya, iaitu haram. Disebut sebelum ni disebut di antara benda-benda yang haram. Kemudian disambung dia kata di antaranya benda-benda yang haram tu ialah menghisap rokok yang makruf sekarang. Ini yang terkenal sekarang. Sekarang ni dah mula terkenal. Sebab apa? Seperti mana yang dijelaskan sebelum ni, bahawa menghisap rokok ni bukan benda yang yang lama, benda yang baru. Sebab itu kalau kita tengok di dalam kitab-kitab lama tidak ada perbahasan tentang rokok. Kenapa? Karena dia adalah kerja buat yang baru timbul hisap rokok ni. No? Telah dikatakan bahawa rokok membuka saluran-saluran tubuh dan mempersiapkannya untuk menerima zat-zat yang memberi kemudaratan. Maknanya isap rokok ni dia bila dia membuka ruang-ruang di dalam rongga badan kita, dan bila rongga-rongga itu terbuka dan dia membawa kepada kemudaratan. Maknanya kebinasaan, membawa penyakit lah, senang. Bahasa yang paling mudah sekalinya, dia boleh membawa kepada mudahnya dapat datang penyakit. Syabiri. Simpan janggut, settle, alat muzik haram, rokok haram sedang berlangsung. Semua panah apa boleh buat, kita nak ikut petunjuk Nabi SAW. Ya, betul. Betul. Dah komen. Betul. InsyaAllah. Tak apa, moga-moga Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. No? Dia kata apa? Dan menimbulkan keriput. Hak ni kita ambil dah sebelum ni, ada perkataan ulama yang kata apa? Orang isap rokok ni boleh menjadikan muka dia kedut, kerepot, keremek pot. Dan menimbulkan kereput serta sesak nafas dan yang semisalnya. Dia di antara kemudaratan ataupun kesan. Kalau dalam bahasa kedoktoran dia kata apa? Side effect. Side effect mana? Dia mendatangkan kesan sampingan ataupun kesan buruk kepada manusia, no? Kepada manusia. Bahkan boleh jadi menyebabkan kebutaan sebagaimana kenyataan yang dilihat. Ini pun kita tengok ada sebelum ni ada perkataan ulama sebut, kata orang yang hisap rokok ni boleh menyebabkan mata dia rabun. Bila mata rabun, jadi masalah lah kita. No? Kita bila jadi mata rabun, kita payahlah, timbullah alasan kita payah nak pergi masjid, kita timbullah alasan kita payah nak baca Quran, kita pun jadi malas mengaji. Nah kan? Kita pun jadi malas mengaji, tanya apa orang duk mengaji kiah di masjid, pasal apa mu tak pergi mengaji, aku nak pergi mengaji, nak tengok kitab pun tak nampak. Jadi masalah. Punca dia mana? Punca dia kita sendiri. Kita sendiri. Lepas tu kau duk isap rokok di rumah lah. No? Orang yang aku mempercayainya telah mengabarkan kepadaku bahawa rokok menyebabkan pusing kepala. Pusing kepala. Bukan kepala pusing tu tak, mana pening kepala. Maknanya dia kata, ada orang yang dia ni jenis kaki isap rokok, tapi bila dia bercakap, aku percayalah percakapan dia. Dia habaq kata apa? Kata orang yang, bila orang tu isap rokok, dia menyebabkan berlakunya pening kepala. Jadi meloyong tu. Dan itu pening kepala ni unsur-unsur apa? Unsur-unsur pada apa? Sukran. Sakran. Sakran ni mana? Mabuk lah. Sakran ni mabuk lah. Yang menyebabkan pengharaman minuman ataupun arak tadi kenapa? Sukran lah. Kerana mabuk. Menyebabkan pusing kepala. Dan bahayanya lebih bahaya daripada al-ma'mur yang telah diharamkan oleh al-Imam Zarkashi untuk mengambilnya. Ma'mur ni mana? Baru lepas apa ni? Baru lepas apa kita ni? Daging yang dipanggang kemudian ditutup supaya asap dia tak keluar. Kan? Bila kita makan dia jadi penin. Kan? Tu tak tahulah daging
Bukan daging perak dengan rempah tak, tapi daging perak dengan asap. Asap. Ada orang-orang Arab ni memang kalau kita tengok dalam menu untuk buat nasi mandi apa semua tu, dia ada jual dukhan, dia panggil dukhan. Dukhan ni asap. No, kalau cara ada asap yang tak memabukkan, tak mening. Kalau nak try juga, kalau di Perlis ni tengok apa ada nama apa kedai mar? Mall Kitchen. Mall Kitchen depan Giant. Kalau depan Giant tu ada kedai nasi Arab tu nama Mall Kitchen. Pergi situ, kalau dia nak hidang kat kita tu, dia dia bubuh dalam talam, dia bubuh dalam pinggan, kemudian dia spray asap, dia tutup, dia mari kat kita. Kan? Bila dia sampai dekat kita, dia buka. Bila dia buka, terbitlah asap tu. Tapi asap tu, dukhan tu tidak memeningkan kepala. Cuma dukhan tu ada apa? Ada bau. Bau. Dia bukhar, dia tak panggil dukhan, nak tu dia panggil bukhar. Bukhar. Macam-macam. Mahal tu. Jangan buat lekeh main. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Tam, Afiq ada di sini. Lain ganggu, lekat-lekat tak apalah, sabaklah nampak guna. Nanti tak apa, nanti Afiq balik mengaji kat Afiq. Guru kami Al-Babili berkata, menghisap rokok adalah halal dan keharamannya bukan kerana pada zat rokoknya, tetapi kerana ada akibat buruk yang datang. Nak kita hisap rokok tu tak apa lah. Kan? Tetapi penyebab tu daripada rokok itu mendatangkan masalah. Hakikatnya apa? Haram lah tu. Tetapi kerana ada akibat buruk yang datang tu, jadi haram lah. Guru kami berkata rokok tidaklah haram dan tidaklah mula makruh, dan disetujui oleh guru kami Asyubra Malsi. Ini sebenarnya perkataan-perkataan yang berkehendakkan sebaliknya. Dia macam peli macam tu lah kan. Rokok ni tak haram, tapi adalah kemudaratan padanya. Macam mana Allah Subhanahu wa taala kata dalam masalah at-tadarruj fi tahrimil khamri, peringkat pengharaman arak. Kan? Arak tu asal dia Allah Taala tak kata haram tu kan. Bila bila kali pertamanya tentang arak ni kata qul sa'alunaka 'anil khamri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Orang tanya kamu wahai Muhammad tentang arak, kata kat depa pada arak itu dosa dan juga manfaat. Pada arak tu ada dosa dan ada manfaat. Tetapi Allah kata apa? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa dia tu lebih berat, lebih besar daripada manfaat dia. Peringkat awal. Macam ni lah juga. Dia kata, rokok tu tak haram. Tapi kerana ada apa? Kemudaratan padanya. Kemudian pada kali kedua, Allah buat turun pula ayat. Ayat kata apa? Jangan kamu semayang kalau kamu mabuk. Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Jangan kamu masuk semayang, jangan kamu menghafiri semayang dalam keadaan kamu tu mabuk. Maknanya kalau nak semayang jangan minum arak. Kalau minum arak jangan semayang. Kalau tak semayang makna apa? Berdosa lah. Itu mana kiasannya tu. Kemudian kali terakhir apabila Umar. Waalaikumsalam ya Cikri. Apabila Umar berdoa meminta penjelasan daripada Allah Taala, Allahumma bayyin lana fil khamri bayinan wadihan. Ya Allah ya Tuhanku, terangkanlah kepada kami tentang masalah arak ini dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Maka turunlah ayat yang mu'tamad, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Turun mu'tamad. Sesungguhnya arak, judi, tenung nasib dan bagai-bagai tadi ni rijsun, adalah satu benda keji, min amali syaitan, daripada kerja buat syaitan, fajtanibuh, maka hendaklah kamu jauhinya. Begitu juga yang ni. Yang ni mungkin dia bercakap dengan orang-orang yang dia nak pejinakkan dulu kot, kan? Dari pernyataan ini tampak bahawa ada sebagian ulama Syafi'iyah yang memandang rokok haram kerana ditinjau dari akibat yang timbul, bukan pada zatnya. Dari sudut zatnya tak ada masalah.
Kan? Macamlah juga kes ketom. Kan? Ketom ni asal-asal dia apa? Ketom ni asal dia apa? Orang buat ubat ya. Ubat apa? Ubat sakit perut kan? Ubat penat. Orang makan ketom. Kan? Tapi lama kelamaan dia sudah jadi minuman yang ketagih padanya. Sehingga ada orang yang dia tak boleh minum. Dia tak boleh buat kerja. Kecuali kena minum do ketom. Kemudian pulak-pulaknya kita dengar ceritanya ada juga yang minum ketom ni dia campur dengan bagai-bagai lagi. Tak campur dengan klorok ya. Dia campur dengan bagai-bagai. Ada lagi minuman yang lain lagi yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kita. Rasanya lebih baik kita cari yang terbaik. Kunci kata kita mula baru-baru ni pagi kemarin kita mula tajuk ni. Kunci kita apa dia? Ayat firman Allah Ta'ala. Apa dia tadi ni? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hei orang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu. Kan? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. No? Jadi kita berhati-hatilah. No? Akan tetapi hakikat pendapat ini pada akhirnya berujung pada haramnya rokok. Walaupun dia duk main kuk ni apa semua, dia kata rokok ni tak haram pada zat dia. Tetapi hakikatnya tu, dia tu batang rokok tu tak haram, tetapi kemudaratan yang pada rokok itu yang menyebabkan dia hukum berubah jadi pada tak apa kepada haram. No? Adapun pendapat yang menyatakan bahawa rokok tidak haram dan juga tidak halal. Tidak haram dan tidak halal. Ni jadi peninpa orang isap rokok ni. Kan? Adapun pendapat yang menyatakan bahawa rokok tidak haram dan juga tidak halal, jika maksudnya bahawa rokok hukumnya adalah halal, maka sungguh jauh pendapat ini dari kebenaran. Ada orang kata rokok ni halal pedak, haram pedak. Makna halal pedak, haram ni duduk tengah-tengah apa dah? Makruh lah. Dia kata makruh ni apa dia? Dia kata apa? Jika maksudnya bahawa rokok hukumnya adalah halal, maka sungguh jauh pendapat ini dari kebenaran. Mana kalau dia maksud kata rokok tu makruh, tak betul. Sebab apa? Dalil-dalil apa? Banyak yang menyatakan bahawa mirip kepada haram. Demikian pula sebahagian ulama yang memandang bahawa rokok hukumnya hanyalah makruh. Maka hal ini berangkat dari kekurangan pahaman mengenai bahaya rokok. Nah, orang yang kata ada ulama yang mengatakan rokok ni makruh, pasal apa? Sebab dia tidak memahami kemudaratan bahaya yang ada pada rokok tadi ni. Dia duk ingat kita rokok ni orang isap biasa. Sebab orang isap rokok ni, sudah dia isap rokok bukan mati kering tak. Dia boleh hidup elok. Kan? Dia boleh naik motor tiar satu, kemas lagi. Kan? Di situlah yang menyebabkan orang yang tidak. Tapi kalau cara pergi kepada orang yang pakar dalam bab ni, contohnya doktor. Doktor, siapa-siapa apa. Hatta doktor yang isap rokok berkata rokok tidak ada kebaikan padanya. Doktor yang isap rokok tu, kalau kita tanya, doktor, how about your apa nama dia panggil bos? Rokok kata apa? Cigarette. Kan? Apa pandangan kamu tentang cigarette? Dia kata no good. Dia kata no good. Tak bagus sebab apa? Dan kalau kita tengok di kotak rokok tu, dia bubuh gambar, kita tengok bergeli kan. Di kotak rokok tu dia tengok. Tapi tak payah, silap. Dia silap, dia tak payah kan. Sebab apa tu? Sebab dia sudah semadi dalam diri dia, sebati dalam diri dia. Dia merasakan bahawa rokok itu satu benda yang tak dapat dielakkan. Ni bahaya. Allahu Akbar. Hal ini dia kata berpunca dari kekurangan pahaman mengenai bahaya rokok. Dia tak apa faham. Kalau kita nak faham sesuatu benda, kita kena tanya orang ahli dia. Kan? Ahli dia. Kita kena tanya ahli dia. Kita tanya orang yang duduk toke derian. Orang yang ada dusun derian. Kita tanya dia, macam mana ni, saya ni cadang nak buat derian ni lagu mana, susah ke tak? Kita akan tahulah. Tapi kalau kita pergi tengok musim derian, buah duk luruh gedebuk-gedebuk, kena hasil pada musim tu, musim boleh banyak.
Kita rasa nak buat durian lah kan. Tapi kalau cara kita tengok orang duk tanam durian, duk kena berjurui, duk kena buat buat ni, kita rasa perik. Kan? Tu maknanya kita kena pergi kepada realiti benda tu baru kita kena memahami sesuatu benda itu dengan secara lebih mendalam, baru kita boleh buat hukuman. Macam tu juga dalam masalah rokok. Kalau kita tengok orang yang ni cara biasa cara luaran kita tak boleh dapat. Kita tanya doktor tengok apa masalah rokok, dia cerita agak kita. Rokok ni bila orang tu dia hisap, dia masuk dalam paru-paru dia, pesan api ni apa semua, dia akan lekat pada dia panggil apa? Nikotin. Nikotin tu dia akan lekat di paru-paru kita, bakal berlakulah sumbat. Depa jawab pula orang duk isap rokok ni, kata aku ni 20 tahun dah duk isap rokok, berapa ratus kotak, tengok tak jadi apa-apa, tengok ni kuat tu. Gedebuk tengok macam-macam Allah Taala bagi kepada orang ni kan. Bagi kepada orang macam-macam. Ada hak terjun dalam api tak jadi apa-apa ada kan. Ada orang yang setengah orang tu dia terjun dalam laut berendam, kata turun lepas Isya tu dia naik ketak tu kena bawa pergi hospital. Ada orang dia berendam sampai pukul 2 pun tak apa. Kan? Barang siapa yang menelaah, dia kata. Barang siapa yang menelaah, mendalami kan, penjelasan para doktor dan pakar bahan kimia tentang bahaya rokok dan akibat-akibat yang dapat ditimbulkannya rokok, maka ia tentu tidak akan meragukan haramnya rokok. Waalaikumsalam ya Syekh Ghazali. Nampak tak? Macam kita kata tadilah. Maknanya kalau orang tengok dari segi sudut luaran, tak bahaya rokok. Macamlah kita tengok budak-budak duk rempit naik motor tayar satu tu, tak bahaya mana. Dengan ada yang dia angkat tayar tu pi sampai 3 tiang, ada yang 5 tiang, ada yang 7 tiang, ada yang 10 tiang, ada yang belaga tiang. Belaga tiang tu kena. Waktu duk angkat 7 tiang, 4 tiang, 5 tiang tu tak apa lagi. Boom, belaga tiang, barulah nampak bahayanya. Motor tadi ni. Kalau tak belaga, tak bahaya. Tak bahaya apa. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Habislah tentang beberapa kenyataan. Kita ambil sini berapa? 5 kenyataan, bukan sekat 5 tu, celah-celah tu dia selit pula lagi perkataan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'iyah tentang hukum merokok. Okey. Ini perkataan dia bah. Perkataan ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi di sini pun kita sudah nampak bahawa dari sudut pandangan ulama Syafi'iyah ni tegas bahawa di dalam mazhab Syafi'i majoriti, kebanyakan, bahkan hampir-hampir tidak ada ulama Syafi'iyah kecuali sedikit saja yang mengatakan halal, yang makruh, yang lainnya semua kata merokok adalah hukumnya haram. Berpunca daripada bahaya yang ada pada rokok itu. Dan bahaya yang ada pada rokok kalau ikut kajian kedoktoran, bukan sakat terkena kepada penghisap rokok, bahkan jiran-jiran penghisap rokok. Di antara yang bahaya apa dah? Paling bahaya sekali apa dah? Baby. Budak-budak kecil tu yang tak berdosa tu. Sebab tu kita tengoklah ni, budak-budak kecil ni ada yang sakit buah pinggang. Budak kecil lagi sakit buah pinggang, ada yang kena masalah jantung, ada yang budak yang kena masalah jantung paru-paru, ada masalah budak-budak yang penat kecil lagi. Kan? Kecil lagi sebab apa? Sebab organ mereka tu masih lagi lemah, terhidu asap rokok pak dia duk dukung, konon-kononnya sayanglah anak dia tadi ni, duk main dengan anak dia cung, dia isap rokok. Ada di antara asap rokok tadi masuk ke dalam paru budak-budak tadi ni. Allahu Akbar. Dosa mak pak tadi ni terkena pada anak-anak kecil. Sekarang kita masuk pula beberapa dalil. Disebut sini dalil haramnya rokok. Dengar elok. Orang yang masih lagi bertegas mengatakan bahawa rokok tak haram, cuba dengar elok. Dengar dengan keadaan hati, minda, dada, jiwa, pemikiran yang terbuka.
Sebab kita nak kebenaran. Biarlah kita hidup dalam alam kebenaran. Jangan kita hidup dalam alam fantasi. Okey, dengar elok. Ada hal yang diharamkan hanya kerana ditinjau dari satu sisi. Dan ada pula yang diharamkan kerana ditinjau dari banyak sisi. Rokok merupakan hal yang diharamkan kerana banyak tinjauan dan sebab yang mengharamkannya. Padahal satu tinjauan saja sudah cukup untuk mengharamkan rokok. Dia kata ada benda yang orang kena tengok banyak sudut baru boleh jatuh hukum haram. Ada benda yang kita tengok satu sudut dah nampak kita haram. Tapi rokok ni kalau kita tengok sikit saja kita dah nampak hukum dia haram. Cuma pasal apa yang kita tidak mengharamkan? Pasal apa ada orang yang tidak mengharamkan? Orang yang tidak mengharam ni kita bimbang takut mana dia sudah suka kepada benda tu. Bila dia sudah suka kepada benda tu, dia sudah mula nak susah nak tinggal. Susah nak tinggal. Macam cerita budak-budak lah. Ya Allah, budak-budak ni. Kalau dia berkenan kepada jantan tu. Kalau jantan tu jahat terus mana pun. Kita habaq kepada dia tak percaya. Dia sudah lekat. Jiwa dia tu sudah berkenan dah. Padahal jantan tu pelesik pada ke dia penyamun, pada dia jakun, pada perangai segala-gala perangai tak jenis dah ke dia. Kita tak sorah habaq ke dia. Hang tak sah lah dengan budak tu nanti hang jadi masalah. Dia kata tak mau mohong dia bagus ya. Jadi apa benda pun kalau kita orang tetua dulu kata apa, kalau hati sudah suka semuanya indah belaka. Kalau kita dah suka kepada satu benda tu, elok belaka. Tak sah orang kata apa. Betul tak Syekh Muhammad Afiq? Allahu Akbar. Tengok. Sebab pengharaman rokok tersebut di antaranya sebagai berikut. Tengok apa nama. Ambil contoh orang mengai. Minta maaf lah orang yang minat mengai. Orang minat mengai ni, dia tunggu sampai 10 jam tak buat lagi. Duk tunggu batang kai, buat kai tu haram tak tarik pun. Dia tunggu la ilaha illallah, hujan ke, mun ke, panas ke, ribut ke, dia tak ada kira. Dia duk tunggu tu rokok ni habis 4 kotak lah. Allah ya Tuhan. Pasal apa? Pasal dia suka. Kita tunggu 2 minit ikan tak tarik, kita malah lah. Sebab pengharaman rokok tersebut di antaranya sebagai berikut. Pertama, ni sudut yang pertama. Membahayakan kesihatan tubuh. Rokok. Yang pertama, punca rokok tu jadi haram. Pasal apa? Dia membahayakan kepada kesihatan tubuh badan. Sedangkan Islam mengambil berat tentang kesihatan tubuh badan manusia. Ayat tadi ni lah. Kan? Ayat mula-mula tadi ni, makanlah makanan yang baik. Seluruh doktor di dunia ini tentu sepakat bahawa dalam sebatang rokok mengandungi berbagai macam racun yang sangat berbahaya bagi jantung dan kesihatan tubuh. Tak ada pasal-pasal piduk cari racun buh. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan tingginya angka kematian akibat mengambil rokok. Selain itu, kesihatan tubuh yang kita miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata tidak berganjak kaki anak Adam melainkan akan ditanya beberapa perkara. Amanah-amanah lah kata dia, ditanya tentang umur dia, ditanya tentang masa dia, semua ditanya di akhirat. Kita belanja ke mana, ambil daripada mana, semua dia akan tanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan penjagaan kesihatan tadi ni, penjagaan tanggungjawab menjaga diri kita ni. Allah kata wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat ini walaupun berkaitan dengan peperangan, bila kita perang, lawan perang dengan musuh, kita jangan dedahkan diri kita untuk diserang oleh musuh. Asal ayat ni. Tetapi di dalam menafsirkan Al-Quran, ulama tafsir buat satu kaedah, dia kata apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran ayat itu berdasarkan kepada lafaz yang umum, bukan sebab nuzul yang khas. Walaupun ayat itu turun kerana tu, tetapi kalau lafaz itu umum,
maka kita kena ambil pengajaran untuk umum. Macam di sini Allah kata apa? Jangan kamu campakkan diri kamu, menjatuhkan dirimu kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Mana apa benar yang boleh membinasakan kita, kita kena elok. Kena elok. Contohnya kita contoh yang nak bagi nampak kan. Kita berjalan, jalan, pokok nak terbalik, kita jangan pergi. Kita berjalan-jalan, titi nak patah, kita jangan naik. Kita berjalan-jalan, kita duduk dalam rumah tu terbakar, kita kenalah lari keluar. Kita tak boleh duduk tu. Kalau kita duduk situ, ada jalan untuk kita keluar, kita tak keluar, maknanya kita telah memudaratkan diri kita. Sebab itu macam kes sekarang ni, kes wabak kan. Berlaku di wabak ta'un amwas dulu ni. Umar bin Al-Khattab, no? Umar tak payah kita ambil kisah Umar. Nabi SAW sendiri pun dalam hadis, dia kata apa? Apabila kamu berada pada bumi yang ada penyakit ta'un dan sebagainya, penyakit yang berjangkit ni, maka kalau kamu berada di dalam tu, maka jangan kamu keluar. Apabila kamu berada di luar, jangan kamu masuk. Apa maksud dia? Mana kalau kita masuk, mana kita kena mencari mudarat. Kalau kita duduk di situ, maknanya kita ada kena penyakit tu. Kalau kita keluar, dia akan menyebabkan orang lain pula. Sebab itu kaedah dalam agama Nabi kata apa? La darara wala dirar. Mana kita tak boleh mudaratkan orang lain, orang tak boleh mudaratkan kita. Mana kita jaga kita dan jaga orang lain. Kan? Begitulah kaedah yang ulama pakai sekarang ni di dalam musim wabak ni. Sebab itu kita jaga. Sebab itu kita jangan kalut sangat. Orang tak bagi pi masjid, kita tak payah pi lah. Bila orang suruh pi, kita tak mau pi pula. Ini macam banyak susah. Ni tengok ni dalam keadaan kita duduk cermat tahun ni pun hari ni naik berapa? 5,700 lebih. La haula wala quwwata illa billah. Tuanku Raja boleh hari ni ya, mula hari ni 29 subuh tadi izinkan masjid dibuka kepada jemaah yang ramai, tapi dalam dalam SOP 2 meter penjarakan sosial. Kan? Tapi kita alhamdulillah lah di Perlis ni nampak reda sikit dah. Kita terus berdoa lah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus bagi kekuatan kepada frontliner dan juga orang-orang biasa ni tak payahlah duduk buat kalut sangat nak makan hak nu nak makan hak ni makanlah hak mana ada. Ada betul rak makanlah tersuruh kalut nak keluar pergi sana pergi sinilah. Kan duduklah. Kalau ada urusan tak apalah. Tu pun bila keluar jagalah keadaan kita tu. No? Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Allahu Akbar, Syekh Nawawi daripada Johor. Masya Allah, tabarakallah adik-beradik kita. Syekh Nawawi daripada Johor. Apa abang? Johor. Sabak nak buat guna. Allahu Akbar. Ustaz Sanusi kita pun ada. Masya Allah, tabarakallah. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Ni pasal apa ni? Sebab ada di kalangan doktor yang menegaskan bahawasanya orang yang hisap rokok ni seolah-olah dia sedang membunuh diri dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu tak? Muslimat tahu tak? Membunuh diri ni termasuk daripada dosa besar. Kalau sampai terang ni jaga. Kalau sampai terang ni kita ni, kalau kita semayang, kita puasa pun belum lagi dapat jaminan kita ni masuk syurga kan. Apatah lagi kita duk tambah lagi dengan amalan-amalan yang boleh memudaratkan kita. No? Sabarlah nampak ke mana? Sabarlah. Nah, Allah kata janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Allah tu kesian kat kita, tapi kita ni apa yang jadi tak kesian kat kita? Jagalah diri kita. Nah, kalau sakat kita duk bedak tak jadi, dalaman kita rosakkan tak jadi. Tak kiralah bersiap kau ni pakai kasut elok, beli hak mahal, kain baju, tetapi dalaman kita rosakkan. Macam kereta ni kita duk bersiap bocak elok kat luar, tapi enjin kita tak bercara. Boleh jalan tak? Tak boleh jalan lah kereta tu. Duk bercara.
no, duk bercara ke bersiap kat luar, aksesori ni bubuh lampu lah, bubuh spotlight lah, bubuh rim apa nama hak mahal tu, tapi enjin tak jaga. Kemudian apa nama minyak hitam pun tak tukar. Kan? Minyak pun malah buh. Nak berjalan ke dah kena. Kan? Tak boleh lah. Terjaga, no? Oleh kerana itu Nabi SAW, seseorang memberi kemudaratan pada dirinya, terlebih lagi sampai membunuh dirinya. Beliau bersabda SAW, "Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Allahu Akbar. Ni cerita orang bunuh diri. No? Barang siapa yang mengambil racun, meminum racun, sehingga membunuh dirinya, maka racunnya tersebut berada di tangannya untuk diminumnya di neraka jahanam kekal selama-lamanya. No? Kalau kita tengok huraian hadis ni, ulama-ulama tafsir menghuraikan bahawa apa? Perbuatan orang tadi ni, orang yang bunuh diri, hadis ni panjang. Ada orang tu bila dia bunuh diri dengan minum racun, kan? Dia di akhirat nanti dia akan ambil racun, dia minum mati. Dia gelepak dia mati. Lepas tu sekali Allah Taala bagi hidup pula, dia minum pula, gelepak mati. Macam tu juga orang yang membunuh diri dengan pisau. Dalam tu disebut di akhirat nanti, pisau yang duduk di tangan tu, dia tikam diri dia gelepak sakit, lepas tu dia mati, dia bangun pula, dia ambil pula pisau. Begitulah berulang-ulang. Kalau orang disebut dalam hadis tu juga, kalau orang tu dia bunuh diri dengan cara terjun daripada bukit, maka dia naik atas bukit, dia terjun, lepas tu dia gelepak sakit, mati, lepas tu dia hidup, dia naik pula atas bukit, dia terjun. Macam itulah keadaannya. Sampai tahu tu. Itu cerita orang yang membunuh diri. No? Tak tahulah orang hisap okok ni. Kalau betul-betul orang hisap okok ni dia membunuh diri, maknanya di akhirat nanti pun na'udzubillah. Minta jauh lah. Jadi tuan-tuan dan puan, terutama kali saudara-saudaraku yang duk hisap okok, berhentilah merokok. Kerana ternyata kemudaratan padanya. Dan ada juga orang yang hisap okok, dia kata aku tak boleh berhenti, kalau aku berhenti sakit dia jadi penin, jadi apa. Itu jalan-jalan menuju kebaikan. Kalau kamu mati kerana berhenti daripada benda-benda yang memudaratkan, insya-Allah, no, dengan keinsafan kamu itu Allah Taala terima. Allah Taala akan terima kebaikan kamu dan Allah Taala akan ganda berdasarkan kepada niat kamu yang elok tadi ni. Tapi apa kata kalau kamu berterus-terusan kekal dalam amalan yang keji itu, macam mana nak kata? Kamu yang berakal, kamu fikirlah. No, kamu fikirlah. Dan punca tu kita yang cari. Asal dulu ni kita tak isap okok pun, yang kita piduk mula isap okok tu buat apa? Kita lah juga yang mula kan. Sebab itu kita jangan nak mula di awal. Hak mana yang belum isap okok jangan duk try. Depa kata mudarat, mari nak try tengok penintara mana, tak sadut cuba, tak sadut try. Waalaikumsalam ya Cikgu Mat Zali, timbul lewat pasal apa? Line baru clear. Alhamdulillah, tak apalah, sabarlah. Okey. La ilaha illallah. Meskipun jasad dan kesihatan adalah milik kita, dia kata. Jadi sekarang kita ikut suka aku lah, aku buat asin-asin. Ni tubuh badan aku, hang duk kacau apa. Kan? Tok Guru kita jawab, dia kata apa? Meskipun jasad dan meskipun kesihatan adalah milik kita, tetapi hakikatnya adalah amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan kepada kita. Ni tubuh badan kita ni pinjaman, bukan harta merdak kita. Dan hakikatnya bukan kita buat sendiri pun tubuh badan ni. Allahu Akbar. Kalau tidak kerana makanan, minuman yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita tengok, cuba perhati tengok orang-orang yang di tempat, di negara-negara yang susah lagu mana tubuh badan mereka kurus kering. Tempat kita ni Allah Ta'ala bagi nikmat.
Buat apa yang kita hidup cari benda-benda yang memudaratkan, kan? Bayangkan tengok ni, Allah Ta'ala bagi bala ke kita sikit, tak boleh bergerak bebas, kita duk gaduh dah. Duk marah ke kawan ni, marah ke kawan ni, padahal punca dia siapa? Punca dia kita sendiri. Cuba perhati diri kita tu. Ada kesalahan-kesalahan yang kita buat yang menyebabkan kita menerima kesengsaraan ni. Orang yang tak buat kesalah pun Allah Ta'ala uji ni. Nah, ada orang yang bagus-bagus, tak ada buat salah apa. Tiba-tiba mereka pun terkena juga sekatan PKP ni yang menyebabkan mereka kena berhenti kerja apa ada. Ada yang tak boleh buat kerja apa ada. Ada yang dia tu tak ada dosa dengan orang, tiba-tiba tak boleh motong PKP ada. Macam-macam. Anak-anak pun tak boleh pergi sekolah. Anak-anak tu berkata apa tu, budak-budak kecil tu tadiki apa semua tu, dia pun berkata apa pun. Tapi tak boleh pergi sekolah mereka pun. Bayangkan tengoklah anak-anak kita tak mengaji ni. Bayangkan masa depan lagu mana mereka. Kita nak mengajar, kita tak pandai. Sebab itu kita jaga-jagalah. No? Kita jaga-jagalah. Kita dekatkanlah diri kepada Allah Ta'ala. Jauhilah daripada benda-benda yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, tidak boleh kita merosaknya seenaknya. Maknanya ikut suka kita tak boleh. Kita kena jaga. Sungguh kata tubuh badan tu hak kita, kan? Tetapi kita tak boleh buat ikut dan. Sebab itulah kalau contohnya macam orang perempuan, sungguh kata tubuh badan hak depa, tapi depa tak boleh duk tayang ikut dan, kan? Kerana syariat ada. Agama kita ada peraturan dia, tak boleh buat ikut dan. Yang kedua, yang pertama tadi nyatalah bahawa rokok tadi ni membahayakan kesihatan tubuh badan. Nyata kan? Tak ada orang kata apa, kita tak pertikaikan. Yang kedua, merokok mengganggu orang lain. La ilaha illallah. Kita duduk di tempat kedai makan, kita lemah perut lah. Kalau mari orang isap rokok, dua ha. Depa isap rokok, depa mari ke kita. Kita ni pun ada masalah juga. Nyakit kat kita ni pun kan. Lepas tu bau rokok ni pun bukan sedap. Terus mana kena pula orang isap rokok tu tak isap tak tak berus gigi pula. La ilaha illallah, dia terbit sekali dengan bau, kan? Merokok mengganggu orang lain. Tentunya seorang Muslim yang baik adalah yang tidak mengganggu orang lain. Karena Nabi SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang benar adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Macam kita tengok orang isap rokok ni, kalau cara dia mari tempat kita, kalau dia isap rokok, dia buat guna. Dia isap rokok, lepas tu habis tinggal putih, piung dia jetik. Kalau tambah-tambah lagi, hak jenis balok rokok daun tu. Dia isap, dia balok, piung dia tinggal. Apa daun ni tak jadi, dia tauk. Dia tauk ikut dan dia. Kalau dia buh dalam poket, dia wallet tak buah juga. Tak. Sudah dia isap rokok, tinggal putih, dia lempak. Kalau dia duduk dengan kita 2 jam, bayangkan tengok. Lama mana dah? Banyak kan? Memang orang saya nampak macam pengotok lah. Orang isap rokok ni pengotok. Kalau cara di kafe ke di mana kedai makan ni, cuba kita tengok. Kalau ada orang isap rokok, kotoklah tempat tu. Kan? Kotoklah tempat tu. Rumah macam tu juga. Dia pakai punggai gitu ya. Dia tak ada disiplin. No? Kalau dia habis putih isap rokok, putih tu dia buh dalam poket, tak buat, dia betul kata terbakar poket dia, kan? Nabi juga bersabda, la darara wa la dirar. Ni kita baca, kita sebut tadi. Tidak ada kemudaratan terhadap diri sendiri dan tidak juga kepada orang lain. Mana mudarat kepada diri kita pun tak boleh, kan? Mudarat kepada orang lain pun tak boleh. Kita tak boleh mudaratkan orang lain dan kita tak boleh mudaratkan diri kita. Maknanya kalau racun kita tak boleh minum, kita tak boleh minum. Racun tu kita sendiri tak boleh minum dan kita tak boleh bagi orang minum. No? Kalau makanan yang tak elok, kita tak boleh bagi kat orang pun tak boleh makan benda tu. No? Tak boleh. Sebab apa? Konsep dia, la darar wa la dirar. Tak boleh kita mudaratkan diri kita dan tak boleh kita mudaratkan orang lain. Ini kaedah daripada hadis Nabi SAW. Jaga yang ni, no? Jaga yang ni. La darar wa la dirar. La darara wa la dirar. Pengotok dan busuk, Cikgu Mat tadi kata. Boleh berhenti rokok. Caranya minta tolong dengan Allah Ta'ala dan buang waktu tu juga rokok tu.
Pantang jangan bersosial dengan geng rokok. Kawan dengan sama-sama geng kita saja. Cikgu Mat Salih kata. Waalaikumsalam. Ya. Bagus. Alhamdulillah. Nampak macam berpengalaman tu. Allahu Akbar. Betapa banyak orang yang terganggu dengan kepulan asap rokok. Betul tak? Memang ganggu. Kalau orang yang hisap rokok tu, kalau dia jenis bukan hisap rokok, dia tahulah. Tapi kalau dia jenis hisap rokok, sama-sama geng dia, no problem. No problem. The problem is kalau dia bersama dengan orang yang tak hisap rokok. No pula orang yang allergic kepada asap rokok. Allahu Akbar. Dia tak boleh. Dia kena asap rokok, dia penat. Saya besok pergi kedai makan. Tiba-tiba kita tak perasan. Tiba-tiba di belakang kita tengok ada orang hisap rokok. Duk pasal pasal apa? Ketat dah dah. Nah kan? Pasal macam nak penat. Tengok-tengok. Allahu Akbar, ada orang hisap rokok. Mereka buat biasa je. Duk belakang kita. Santai-santai je. Eloklah kerajaan. Hukum. Tapi dia pun tak peduli. Tak peduli. Orang kata siapa hisap rokok di tempat-tempat awam kena denda. Banyak mana? 500. 300 ke 500 tak tahulah. Tak peduli. Dah kerajaan pihak berkuasa bukan larat nak bercara kan. Hak kes lain melemak lagi nak bercara kan. Kalau tangkap dia pun marah. Komen dalam Facebook macam-macam. Yang mereka buat mudarat kat orang lain, mereka tak kira. Nah kan? Ini kita tak tahu, tidak ada kesedaran sosial. Kalau orang nak isap rokok, hampir masuk dalam gua isap seorang-seorang, tak apalah. Buatlah. Sekat nak mudaratkan diri ya. Walaupun Nabi SAW larang kita mudaratkan diri. Tapi dah tak boleh juga kan? Piduk jojoh pada orang kan? Piduk jojoh pada orang. Lentak. Tapi tu dia lah, kita berasa kesian kat mereka ni. Kita ni cerita dia ni, kita berasa kesian kat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Berhentilah. Benda tu taklah menguntungkan sangat, taklah seronok tak mana kan. Isap madu lebah sedap lagi. Kan? Allahu Akbar. Tapi nak buat guna, dia kata tak sedap, dia kata rokok sedap lagi. Kan? Betapa banyak orang yang terganggu dengan kepulan asap rokok. Sementara betapa sering pula kita melihat rasa malu telah hilang dari para perokok. Tak ada rasa malu dah. Mula-mula tu segan lah juga. Tapi lama kelamaan, dia sudah, orang tetua dulu kata apa? Hadis orang tetua dulu kata apa? Allah bisa, tegal, biasa. Bila dah biasa kan, jadi maknanya hilanglah malu tu dulu. Mereka tetap saja merokok dengan santainya dan tanpa rasa malu, tidak mempedulikan orang-orang yang batuk di sekitarnya akibat asap rokoknya. Dia tak puasa kena. Ya Allah, kesianlah ke hamba Allah. Kamu bayangkan orang yang batuk kerana asap kamu tu anak-anak kamu. Kamu bayangkanlah orang yang batuk kerana asap rokok kamu tu adalah ibu kamu. Kamu bayangkanlah orang yang batuk kerana asap rokok kamu tu adalah nenek moyang kamu. Kamu nak jadi kena. Tapi tak tahulah kalau orang yang telah dihiasi amalan dia tak nampak dah keburukan padanya. Ini jadi masalah bagi kita. InsyaAllah kita main ni. Allahu Akbar. Bahkan terkadang seorang perokok tidak mempedulikan anak-anak yang batuk. Kita baru sebut ya. Kita bayangkan anak dia yang kena tu. Jam. Kalau cara sampai peringkat ni payah. Dia kata apa? Bahkan terkadang seseorang perokok tidak mempedulikan anak-anak yang batuk-batuk. Dia kira dia ya. Dia isap rokok, anak duk batuk. Pergi ke doktor, doktor tanya, encik isap rokok tak? Isap ni depan anak. Tak dia kata. Dia takut kena, doktor boleh tiang ke dia. Kan? Kalau boleh, encik janganlah isap rokok depan anak. Ataupun kalau boleh, berhentilah rokok tu. Bahaya rokok ni. Kan? Dia tak peduli. Bahkan terkadang seorang perokok tidak mempedulikan anak-anak yang batuk-batuk. Allahu Akbar. Atau bayi yang batuk dan terganggu nafasnya kerana menghirup sampah rokok yang keluar dari mulut sang perokok. Kan? Ada orang yang dia allergic. Maknanya dia tak boleh kena asap rokok. Dia tak boleh. Kan? Kesianlah. Demikian juga begitu aroma yang sangat tidak mengenakkan
keluar dari mulutnya pada saat sang perokok salat berjamaah. Tu dia masuk dalam ni. Orang yang berjamaah sembahyang ni dia tu penghisap rokok. Bila dia takbir ke Allahu Akbar ataupun bila dia bernafas ya, maka terbitlah aroma yang tidak enak daripada mulut dia tu. Sedangkan di dalam Islam mengajar kita bila kita nak sembahyang kita kena berwuduk. Di antara anggota wuduk yang kita nak kena basuh apa dah? Mulut. Kita nak kena berkomok. Bahkan sunnahnya kita apa? Gosok gigi dengan apa? Kita bersugi kan? Kita bersugi. Sunnahnya kita bersugi. Tujuannya apa dah? Supaya keluar segala kotoran, keluar segala bau. Supaya apa? Nanti bila kita sembahyang, kita tak terganggu dan kita tidak mengganggu jiran-jiran kita. Allahu Akbar, betul Cikgu Mat. Pagi tadi mu tanya masalah ni, dah kan? Berdengung Ustaz. Oh, berdengung sungguh lah bau, dah kan? Rokok dia tu kena pula temaka darat pula. Ya Allah, cemaka darat cak asal Jawa. Sungguh ada ke? Kita kerti tembak bila. Kan? Allahu Akbar. Jadi ittaqullah, orang-orang isap rokok. Ittaqullah, perisap rokok. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Kamu bukan sekadar memudaratkan diri kamu, bahkan kamu telah menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Kalau orang semayang ni, orang baca Quran pun, orang baca Quran tu ganggu orang semayang pun sudah dikira apa? Berdosa. Ini kita bawa mari benda yang haram nyata haram, bawa mari ganggu orang semayang, kan? Ada kadang-kadang kawan kita yang semayang tu dia malas lah nak tegur kita. Betul tak? Kita sendiri pun tak gamak nak kata, "Mu ni kok aku busuk nak semayang tak boleh." Dia hilang khusyuk. Kawan kita yang nak semayang duk sebelah kita, bila bau tu dia hilang khusyuk. Dia duk mikir macam-macam. Nak tampalah dia buat mulut bau sangat ni. Isyak rokok cak apa ni? Dia duk ingat. Nak baca Fatihah hilang. Hilang. Dia hilang khusyukan. Allah Ta'ala tak terima sembahyang yang tidak khusyuk padanya. Kita yang puca je, kita terima. Hal ini tentunya mengganggu orang yang ada di samping, di sebelah. Samping tu di sebelah kanan dan di sebelah kirinya yang tidak kuat menghirup bau mulut sang perokok. Mana yang tak tahan. Yang tidak kuat tu yang tidak tahan. Yang tidak tahan menghirup bau mulut sang perokok. Menghilangkan konsentrasi, menghilangkan tumpuan. Membuyarkan konsentrasi itu makna dia menghilangkan tumpuan dia. Apa maksud dia? Menyebabkan orang yang semayang tadi ni tidak khusyuk. Sedangkan Allah Ta'ala tak terima orang yang semayang kecuali orang yang khusyuk. Dan kekhusyukannya pun lari terbirik-birik. Hilang. Allahu Akbar. Ya Allah. Hai Allah. Ni baru dua. Jelas sangatlah. Kalau kita berhenti yang pertama tadi pun dah jelas dah. Sahabat kita Syabiri Osman dia kata apa? Jelas dalil haram rokok. Dia berhenti dah. Dia kata sekat tu pun cukup dah. Madai dah. Tapi tak boleh. Ada lagi orang yang tak boleh terima lagi. Tak apa. Kita baca sampai habis. Tapi untuk malam ni gina. Nak berhabis ke gina? Pagi esok kita ambil tajuk lain. Oh panjang gina. Kita semua pergi esok lah insyaAllah. Bahkan sebahagian ulama berpendapat bahawa seorang perokok tetap tidak boleh masuk masjid. Tu dia. Ni cengih ni. Orang isap rokok. Tak boleh masuk masjid. No entry. Orang isap rokok. No entry. Setengah ulama kata. Bahkan sebahagian ulama berpendapat bahawa seorang perokok tetap tidak boleh masuk masjid. Dianalogikan dengan orang yang makan bawang. Kan ada hadis. Ada hadis Nabi SAW sebut, "Man akala min hadha fala yaqrabanna masjidina." Atau kama qala Nabi SAW, siapa yang makan daripada pokok ni, maka dia tak boleh masuk dekat dengan masjidku. Makan bawang ni mana? Bawang yang mentah-mentah tu, yang tak masak tu. Bila makan bawang mentah-mentah tak masak tu, dia menyebabkan bau busuk, menyebabkan ganggu orang. Jadi dikiaskan pada makan bawang ni yang menyebabkan pada ilah daripada busuk mulut. Ilah dia busuk mulut. Kan? Sebab itu juga di kalangan ulama
ada yang kiaskan kepada makan bawang ni kepada makan buah petai, makan buah jerin, makan buah genuk. No. Sebab apa? Sebab dia boleh mengganggu jamaah yang lain dengan pada aroma dia tadi, bau tadi ni. Meskipun tidak ada orang lain yang berjamaah bersamanya, tak boleh terus. Kalau dia masuk dalam masjid nak sembahyang seorang-seorang, dia pun tak boleh masuk. Ni ada di kalangan ulama sampai tertu. No? Ada orang kata ulama ni syadid sangat. Bukan syadid. Orang ni ialah orang yang takut kepada Allah. Kadang-kadang kita kata dia ni syadid sangat. Dia ni tegas sangat. Tak. Masalah apa dah? Takut kepada Allah. Sehingga sahabat Nabi dulu ni, sahabat Nabi di antara ciri-ciri takutnya daripada kepada Allah, apabila ada ancaman daripada Nabi SAW, Umar bin Al-Khattab, kan? Kita dengar sikit cerita. Umar bin Al-Khattab ni diriwayatkan apabila dia ditikam nak mati, dia dekat nak matilah, datang seorang sahabat Nabi, saya tak ingat nama apa, sahabat Nabi tadi masuk mari, kaki dia pakai kain dekat dengan nak sampai ke buku lali, padahal lepas dah. Kan? Dekat nak sampai ke buku lali. Maka dia panggil dalam keadaan dia tu sakit. Sakit ditikam, dia panggil. Ya Haza. Dia panggil, mari sini Zak. Angkat. Irfa' izarak. Angkat kain hang tu. Bagi tinggi. Ibnu Mas'ud kata silap saya siapa dia. Dia panggil, mari. Hai Haza, mari sini. Angkat kain hang. Maknanya sebab apa? Sebab dia sudah nak sampai ke paras isbal. No, sebab Nabi kata fauqal izar finnar, yang di bawah buku lali itu tempat dia di dalam neraka. Nah, bila Nabi kata lagu tu, sahabat-sahabat ni jadi takut. Takut itulah yang menyebabkan depa menjauhi benda tu. Angkat. Maka kemudian sahabat ni dia sahabat yang kena tegur oleh Umar, dan dialah meriwayatkan hadis. Dia kata, maka aku pun mula daripada ditegur oleh Umar tu, angkatlah kain aku sehingga sampai kepada nisfus sak, sampai kepada separuh betih. Kita kalau cara zaman lah ni, kita pakai seluak ke kain sampai separuh betih ni, orang kata apa? Allah, daratnya engkau. Kata orang darat, dia kata. Dan perkataan inilah yang terbit daripada musyrikin Quraisy apabila Uthman bin Affan sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah yang dihantar oleh Nabi SAW sebagai utusan dia untuk berbincang dengan orang Quraisy. Kan? Apabila Nabi nak masuk Mekah, dia tak bagi, maka dia hantar Osman berbincang dengan orang Quraisy. Dan apabila Osman sampai di sana, maka orang-orang Quraisy tengok Osman pakai seluak sakat betih, maka dia tegur, wahai Osman, tukarlah pakaian kamu kepada pakaian keluarga kita. Pakaian keluarga dia apa dah? Pakaian yang labuh. Jadi Osman kata, inilah pakaian keluargaku. Maksud dia apa? Keluarga dia sekarang bukan yang ada talian darah, tapi keluarga dia adalah keluarga yang ada talian akidah dengan dia. Tak, dia kata tak. Aku tidak akan ikut kamu. Aku akan ikut Rasulullah dan sahabat-sahabatku. Mereka itulah keluarga aku. Jadi sebab apa tu? Sebab apa dia? Sebab kerana ketakutan mereka kepada ancaman yang disebut oleh Nabi SAW. No? Itu yang menyebabkan ada di kalangan ulama yang kata, kalau dia nak pergi masjid, nak sembahyang seorang pun, tak boleh masuk dalam masjid. No? Pasal apa? Pasal dia kias kepada makan bawang yang Nabi sebut. Siapa makan daripada pokok ni, maka dia jangan masuk dekat dengan masjidku. No? Meskipun tidak ada orang lain yang berjamaah bersamanya. Kerana yang terganggu bukan hanya manusia, bahkan malaikat yang ada di masjid juga terasa terganggu. Allahu Akbar. Ittaqullah ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Aku berpesan kepada diriku dan kepada diri tuan-tuan sekalian supaya bertakwalah kepada Allah. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Taala akan apa dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menunjuk jalan kepada masalah. Allah Ta'ala akan tunjuk jalan penyelesaian bagi sebarang masalah yang dialaminya. Kalau orang penghisap rokok, kalau dia kata kalau dia berhenti rokok akan mari penyakit, sabarlah.
dan kalau kamu sabar, maka Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar kepada kamu. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Muslimin dan muslimat, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk menjauhi larangannya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.